semula di YouTube. Okey, baik. Kita lihat di sini, okey, iaitu apabila kamu dapat soalan seperti ini ya, iaitu apabila kamu dapat satu skala lurus yang diberikan yang ini adalah skala lurus ya. Ini adalah skala lurus. Jadi kalau kamu lihat di sini, okey, dia ada 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bermakna ini adalah 1 cm. Okey, ini adalah 1 cm. Jadi 1 cm bersamaan 2 kilometer. Nampak tak 1 cm 2 kilometer. Jadi kalau kamu dah tahu 1 cm 2 kilometer, bermakna di sini kalau kamu nak jawab soalan ini mudah saja. So kalau jarak di atas peta itu adalah 4 cm, maka berapakah jarak sebenar di atas permukaan bumi? Jadi apa yang kamu kena buat? Iaitu kamu kena darabkan, bermakna 4 cm darabkan dengan 2 kilometer. Bermakna kamu akan dapat 8 kilometer. Sorry, 7 pula. 8 kilometer. Macam tu. Okey, macam tu. So begitu juga kalau yang dapat 6 cm. 6 cm tadi akan darabkan dengan 2 kilometer. Kenapa 2 kilometer? Kerana skala dia adalah 1 cm bersamaan dengan 2 kilometer. Jadi kalau 6 cm tu kita tahu bahawa 6 cm akan darabkan dengan 2 kilometer. So akan dapat 12 kilometer. Okey, dan juga itu jarak sebenar di permukaan bumi, iaitu 12 kilometer. Dan satu lagi iaitu 8 cm, okey, darabkan dengan 2 kilometer. So kamu akan dapat 16 kilometer. Okey. So ini memudahkan kamu untuk macam ni. Ya, macam ni caranya. Tapi perlu ke tunjukkan jalan pengiraan? Tak perlu. Sebenarnya kamu tu boleh je tulis 8 kilometer, 12 kilometer dan juga 16 kilometer. Boleh. Ya. Jadi dengan cara itu kamu telah dapat markah 3 markah yang diberikan. Okey. So itu bahagian B soalan yang pertama. Soalan yang kedua. Okey. So dia kata, jawab soalan berikut. Okey, lukiskan arah pancaran cahaya matahari pada rajah di bawah. So dia minta kamu lukiskan matahari dan pancaran dia. Okey. So kalau kamu lihat di sini, kat mana kita nak letak matahari kita? Di sebelah kiri ke di sebelah kanan? Cuba jawab. Okey, kita nak letakkan matahari kita tu sebelah kiri ke sebelah kanan? So kita akan letakkan matahari kita sebelah sebelah kanan. Maknanya kita kena buat matahari seperti ini. Okey. Kita buat matahari seperti ini. Kemudian pancaran cahaya matahari kita boleh buat arrow seperti ini. Seperti inilah. Jadi kita boleh buat seperti ini. Jadi kenapa buat macam ni cikgu? Sebab sebelah kanan itu yang ada siang dan sebelah kiri itu adalah malam. Jadi kamu kena tahu, kalau yang siang tu bermakna mendapat cahaya matahari. Senang je kan? So soalan nombor 2A ni memang senang. Lukiskan pancaran cahaya matahari itu. Kemudian putaran bumi pada apa mengakibatkan kejadian siang dan malam? Putaran bumi pada apa? Pada paksi. Ya, betul. Kamu boleh tulis kat sini pada paksinya. Boleh tulis pada paksinya ataupun tulis pada paksi. So putaran bumi pada paksinya mengakibatkan kejadian siang dan malam. Manakala bumi mengambil masa berapa lama untuk melengkapkan satu putaran. Ingat baca soalan betul-betul, iaitu melengkapkan satu putaran. Kalau satu putaran bermakna berapa lama? Utaya dah bagi tahu, iaitu 24 jam. Ya, betul. 24 jam untuk lengkapkan satu putaran ya. Jadi itu bagaimana untuk menjawab soalan yang kedua. Baik. Soalan yang ketiga. Jawab soalan yang berikut. Tandakan arah peredaran bumi mengelilingi matahari
pada rajah berikut. Macam mana kita nak tandakan ni? Dia kata tandakan arah. Tandakan arah peredaran bumi mengelilingi matahari pada rajah di bawah. Okey. So kita nak mula kat mana? Dia ada atas, bawah, kanan dan kiri. Kita nak mula yang mana? Atas, bawah, kanan, kiri. Kamu boleh tulis dekat group chat. Atas ke, bawah ke, kiri ke atau kanan? Yang mana satu? Nak mula daripada mana? Nak mula daripada mana? Okey, mana? Atas ke, bawah ke, ataupun kanan ke kiri? Okey, Utaya kata barat. Are you sure? Are you sure? Okey, ke timur. Okey. Ya, daripada barat ke timur. Tetapi kita kena mula daripada atas. Maknanya, kamu boleh tandakan arah peredaran bumi ini daripada atas ini pergi ke barat dulu. Maknanya ke kiri. Kemudian daripada sini akan pergi ke sini. Okey, dekat tandakan arah dan daripada sini pergi ke sini. Okey, dan seterusnya daripada sini pergi ke sini. So itu dikatakan sebagai tandakan arah peredaran bumi mengelilingi matahari. Ya, anti-clockwise. Betul. Okey, so dia anti-clockwise macam tu. Okey, so itu arah peredaran bumi. Okey. Dan kita lihat di sini soalan yang B, peredaran bumi dan kecondongan paksinya. Maknanya peredaran bumi dan kecondongan paksinya itu menyebabkan kejadian apa di kawasan hawa sederhana? Iaitu dia akan kawasan hawa sederhananya bermakna kawasan-kawasan seperti di kawasan di England, okey, di kawasan di Siberia. Apa yang berlaku di sana iaitu cuacanya adalah kejadian empat musim. Okey, kejadian 4 musim iaitu musim panas, musim bunga, musim luruh dan juga musim sejuk. So ada 4 musim panas, musim bunga, musim luruh, musim sejuk. So dia ada 4. Okey. So itu 4 musim. Dan bumi mengambil masa berapa untuk melengkapkan satu peredaran? Okey, untuk melengkapkan satu peredaran dia akan buat iaitu 364 ke 64 ke bukan 65 ke? Okey. 365 1/4 hari. 1/4 hari untuk melengkapkan satu peredaran. 365 1/4 hari. Okey, ya silap. Okey, untuk melengkapkan satu peredaran. So kalau kamu kata, cikgu, bukan 365 hari. Betul. Tetapi kalau ikutkan betul-betul peredaran bumi, dia sebenarnya 365 hari plus 6 hours. Maknanya plus 6 jam. But then, okay, untuk dalam kalender, kita takkan kira yang 6 jam itu. So 6 jam itu akan dicampurkan dengan 4 tahun. So 6 jam campur 6 jam, campur 6 jam, campur 6 jam. So dapat 24 jam. Betul? 6 jam darab 4 lah kan? So dapat 24 jam. That's why untuk tahun keempat, dia akan jadi 366 hari. Which is ada tahun lompat. Okay, di mana? Okay, tahun keempat akan ada 29 February. Maknanya 29 February. Normally February ada 28. Okay, 28 days. Tetapi on the fourth year tu akan ada hari yang ke-29. Kenapa 29? Kerana dia akan campurkan all the 6 hours before, okay, tahun-tahun sebelum itu dan dijadikan satu hari pada tahun lompat. So itu berkaitan dengan peredaran bumi. Okey, baik. Itu soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 4. Nyatakan 3 ciri Nyatakan 3 ciri iklim khatulistiwa di Malaysia. Okey. Ya, hujan, angin, suhu saya tak pasti. Okey, baik.
Sebenarnya 3 ciri senang sahaja. Yang pertama kamu cerita tentang tentang kita kata keadaan iklim khatulistiwa. Iklim khatulistiwa iaitu apa? Ciri dia apa? Iaitu panas dan apa? Panas dan apa? Iklim khatulistiwa panas dan lembap. Ya, betul. Lembap. Sepanjang tahun. So, kita boleh tulis yang itu. Ciri iklim khatulistiwa iaitu panas dan lembap sepanjang tahun. Yes, betul. Okey. Dan yang kedua kita boleh tuliskan iaitu bagaimana dengan tumbuh-tumbuhan. Okey, kita boleh tulis iaitu tumbuhan malar hijau. Tumbuhan malar hijau. What is malar? Malar hijau means evergreen. Kita kata malar hijau tu maksudnya apa? Kita kata sebagai evergreen. Evergreen punya kita kata sebagai sentiasa hijau. Dia tidak ada musim kemarau, dia tak ada gugurkan daun, tak ada. So dia tumbuhan kekal hijau sepanjang tahun. Yes. Kalau kamu pergi Thailand, Thailand dia iklim monsun tropika, dia bukan iklim khatulistiwa. Thailand monsun tropika, dia ada musim kemarau which is dry. Malar maksud sama. Malar maksud sama atau kekal. Kekal. Dalam matematik kamu belajarkan iaitu pemalar. Betul tak? Kan dalam matematik ada pemalar kan? Pemalar tu maknanya apa? Sesuatu yang dimalarkan, yang ditetapkan. Sains pun sama, yang ditetapkan. Yang kekal. Sains pun ada, maths pun ada. So itu ciri yang kedua, panas dan lembap sepanjang tahun, tumbuhan malar hijau. Kemudian apa lagi ciri iklim khatulistiwa? Siapa boleh bagi satu lagi? Satu lagi. Panas dan lembap sepanjang tahun, tumbuhan malar hijau. I know that malam is the same. Betul. Kemudian kita boleh kata apa? Hujan. Bagaimana dengan hujan? Hujan yang lebat. Hujan yang lebat sepanjang tahun juga. Hujan yang lebat sepanjang tahun. Menerima hujan yang lebat. Hujang pula. Hujan. Menerima hujan yang lebat sepanjang tahun. Kita punya hujan, kadar hujan yang dikira adalah 2,400 mm sepanjang tahun. Maknanya hujan kita memang lebat, banyak. Menerima hujan yang lebat sepanjang tahun. Memang banyak hujan. Sekarang ni pun kita pun baru hujan kan. Ada setengah tempat tu hujan sampai banjir lagi. Itu memang ciri iklim khatulistiwa lah. Ciri iklim khatulistiwa. Baik. Kita pergi pada soalan yang kelima. Soalan yang kelima. Tandakan pada punca-punca jerebu. Kalau kepada pelajar yang tak tahu, jerebu ini adalah haze. Mardia. Adalah haze. So apakah faktor-faktor atau punca-punca jerebu? Apakah punca-punca jerebu? Iaitu baik. Ada yang kata, cikgu boleh tak saya minta cikgu pergi semula soalan sebelum ini? Soalan yang mana tu? Soalan nombor 4 ke? Kenapa? Kamu nak tambah lagi fakta? Nak tambahkan lagi ciri iklim khatulistiwa? Jap cikgu. Nak salin ke? Ada yang nak salin. Sorry. Siapa nak salin boleh salin. Rasa nak salin. Silakan. Nak salin. Nak salin sila salin. Jangan bersalin sudah. Jangan bersalin tapi salin. Baik. So itu kita cerita tentang ciri iklim khatulistiwa.
Ada satu lagi kalau kamu nak tambahkan ciri ini, ciri iklim, iaitu menerima suhu ya, suhu yang tinggi. Okey, tinggi, okey, mencecah 34 darjah Celsius. Okey, ya 34 darjah Celsius. Itu pun adalah antara ciri-ciri iklim khatulistiwa di Malaysia. Okey, suhu yang tinggi mencecah 34 darjah Celsius. Ini dikatakan sebagai kita kata karakteristik ataupun ciri-ciri iklim khatulistiwa di Malaysia. Alright. Baik. Okey, punca-punca jerebu. Kita tengok soalan nombor 5 ya. Okey, punca jerebu. Adakah pertama iaitu A, pembakaran hutan? Okey, pembakaran hutan betul ke? Ya, betul. Pembakaran hutan betul. Penggunaan aerosol. Aerosol tu apa cikgu? Aerosol tu adalah, okey, kalau kamu pakai reed sack reed sack ke ataupun apa lagi reed sack lah biasanya. Reed sack tu adalah aerosol. Iaitu yang menyembur menggunakan aerosol kat situ. Okey, itu bukan punca jerebu, tetapi itu boleh mengakibatkan kita kata sebagai kesan rumah hijau. Okey, so bukan penggunaan aerosol. Bukan. Okey. Kemudian begitu juga kalau kita lihat yang C, pembinaan bangunan konkrit. Kalau pembinaan bangunan konkrit, dia bukan penyebab jerebu, tetapi menyebabkan pulau haba. Okey, so ini bukan juga. Okey. Letusan gunung berapi. Ya betul. Letusan gunung berapi, asap dia akan membau habuk. So habuk tu akan menyebabkan haze. Ya betul. Macam baru-baru ni, okey, ada satu gunung berapi di Indonesia yang sedang meletus. Yang meletup. Gunung berapi. Kamu tahu tak? Ada gunung berapi kat Indonesia yang tengah meletup sekarang ni. Sekarang ni tengah meletup. Okey, dan membawa katakan dia membawa kepada sekarang. Ya betul. Dan pelepasan asap kilang juga betul. Okey, so A, D dengan E ni betul. 5.56. Okey, bukan 5.56 lah. Maknanya hari ini, okey, dan semalam memang ada letusan gunung berapi. Kamu tak tahu Kamu tak tahu itulah tak alert lah kamu ni. Okey, gunung berapi di Indonesia meletup. Dia meletuskan, memang dia agak bahaya sikit lah. Sebab kalau kita lihat dia punya letupan tu memang tak tengok berita ramai yang kata tak tengok berita. Okey. Baik, kalau cikgu boleh tunjukkan ada satu video berkaitan dengan letusan gunung berapi itu, yang mana letusan itu menyebabkan ramai yang bertempiaran lari. Ramai yang bertempiaran lari. Sekejap cikgu tengok. Okey, baik. So cikgu tunjukkan pada kamu tentang letusan gunung berapi. Dahsyat ke? Dahsyat jugalah. Okey. Orang kena evacuate ke? Orang lari. Semua orang lari. Okey, kita tengok sekejap. Itu nampak tu. Cikgu silent kan cikgu mute kan Tapi inilah gambaran orang lari dan nampak tak asap yang banyak besar tu. Itu daripada gunung berapi. Semua orang lari. Okey, gambaran letusan gunung berapi. Dahsyat ke? Dahsyat. Kat mana tu? Gunung, iaitu di Gunung Semeru, iaitu di Indonesia. Gunung Semeru Semeru di Indonesia. Sekarang tengah meletup. Ramai orang lari. Okey. Binjai mana pula Daing? Binjai mana tu? Okey. Jadi itulah akan menyebabkan. Tapi nasib baik, nasib baik negara kita berada di bahagian di bahagian utara, dan negara kita sekarang ini sedang mengalami angin monsun timur laut. Jadi asap-asap tu tak sampai ke sini. Asap itu ditiup oleh angin untuk membawa jauh daripada negara kita. Nasib baiklah. Adakah alat untuk tahu bila gunung berapi akan meletup? Kebiasaannya tak ada.
Okay, kebiasaannya tak ada. Dia hanya bermula dengan satu gegaran dan kemudian dia akan meletus. Dia akan meletus. Jadi itu agak kita kata agak menyeramkan jugalah sebenarnya. Okey, baik. Sebelum itu, nak tengok kertas lagi ke ataupun nak tengok kat mana gunung tu meletup? Kadang-kadang korang ni suka nak tengok gunung-gunung meletup ni kat mana cikgu? Nak tengok gunung tu? Nak tengok gunung tu? Okey, tak apa. Cikgu bawa jalan-jalan Kita santai sekejap. Okey, kita santai sekejap. Kita tengok. Okey, gunung dia. Okey. Baik. Okey, ini kita sekarang ni berada di Malaysia dan Gunung Semeru itu sebenarnya berada di bawah ini, iaitu di kawasan Pulau Jawa. Pulau Jawa, dan betul-betul gunung itu sedang meletup sekarang ini iaitu di sini. Okey, iaitu di Pulau Jawa ini, iaitu di kawasan di sini, iaitu Gunung Semeru. Ni Semeru. Okey, ini Gunung Semeru. Rasanya kita ada tengok hari tu tentang Gunung Semeru ni. Okey, inilah dia gunung yang sedang meletup ni. Ini gunung dia. Gunung Semeru, yang mana gunung ini telah meletup semalam ke 2 hari lepas meletup. Yang kita tengok dalam video tu, inilah dia gunung dia. Ni gunung dia di Pulau Jawa. So kalau kita perhatikan, tinggi ke cikgu? Tu nampak tu. Inilah dia gunung dia. Okey. Gunung berapi Ini bukan gunung biasa, ini gunung berapi yang meletup. Okey, yang meletus di Indonesia. Dan sekarang ini semua orang yang berada di bawah-bawah gunung ni, penduduk-penduduk yang tinggal di bawah kaki gunung ini, semua lari. Besarnya memang besar. Gunung berapi ni memang besar dan tinggi. Okey, memang besar dan tinggi lah. Jadi kata apa? Adakah tempat yang kita boleh turun untuk tengok cikgu? Okey, boleh nampak dari angkasa? Cikgu rasa ada kalau kita boleh turun kat sini. Bila terjadi? Dalam minggu ni. Dalam minggu ni. Dalam sehari dua ni. Ini puncak Gunung Semeru ini. Di atas Gunung Semeru ini, inilah dia rupa dia. Okey, Gunung Semeru ni memang batu-batu lah. Okey, memang batu-batu dan dia ada kawah dia. Okey, Gunung Semeru. Ini adalah gunung berapi. Gunung berapi yang menjadi fenomena kerana berlaku letusan pada yang ini gambar lama, bukan gambar sekarang. Okey, gambar sekarang tak beranilah nak jalan, nampak tak? Okey, so gambar sekarang tak berani orang nak berjalan. Sebab apa? Sebab gunung berapi ni memang meletus. Okey, meletus. So kalau kita lihat, ini gambaran dia. Tinggi gunung berapi ni. Di bawah dia ada kawah-kawah gunung berapi. Tu kawah dia tu. Kalau kamu tengok yang tengah berasap tu, yang tengah berasap ni kan, itulah dia kawasan kawah dia. Tapi orang tak berani nak pergi. Sebab apa? Sebab dia mudah runtuh. Jadi orang boleh jatuh ke dalam lubang gunung berapi. Kalau jatuh apa jadi? Bye-bye. Kalau jatuh ke dalam lubang tu, bye-bye. Jadi inilah Gunung Merapi yang sedang meletus sekarang ini di Indonesia. Jadi cikgu harap kamu faham bahawa okey, sekarang ni di Indonesia sedang berlaku gunung berapi. Okey, yang kita pelajari dalam kelas geografi ini. Alright. So kita kembali kepada soalan. Okey. So kita telah lihat tentang punca-punca jerebu. So kita lihat, okey, berikan 3 kepentingan ataupun 3 faedah pengangkutan awam di Malaysia. Okey, so pengangkutan awam di Malaysia yang pertama iaitu okey, untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas. Lalu lintas, betul. Betul. Dia bilang, betul. Betul tu Cobra, memang. Okey, memang akan menyebabkan ramai kehilangan rumah semua. Betul Lishin, iaitu yang kedua, memajukan industri pelancongan. Bagus. Industri pelancongan, bagus. Okey, memang pengangkutan awam, kita kata sebagai public transport.
Okey, memang untuk industri pelancongan, mengurangkan kesesakan lalu lintas dan apa lagi? Ya, bagus. Oh, itu ayat yang tinggi tu. Meningkatkan darjah ketersampaian. Is there anyone here yang tak faham what it means by ketersampaian? Darjah ketersampaian. Baik, meningkatkan darjah ketersampaian ni bermaksud tak faham menjimatkan masa. Meningkatkan darjah ketersampaian means to increase. So to increase kita kata sebagai the level of richness. Level of richness maknanya menambahkan, memudahkan untuk sampai. Memudahkan untuk sampai. Itu what we call darjah ketersampaian. Lebih mudah untuk sampai means lebih tinggi darjah ketersampaian. Betul. Selain daripada itu, mewujudkan peluang pekerjaan. Betul, peluang pekerjaan. Kemudian juga boleh tambah memudahkan urusan harian. Ya, betul. Cikgu boleh terima jawapan-jawapan ini kerana memang ianya antara kepentingan pengangkutan awam. Just take 3 lah. Ambil mana-mana 3. So, kamu akan dapat 3 markah. Okey. Okey, baik. Kita lihat soalan nombor 7. Okey, padankan alat telekomunikasi dengan kepentingannya. Okey. So, kita tahu bahawa alat telekomunikasi, kamu kena tengok gambar dan beritahu tentang apa yang ada di sini. Contohnya, kalau gambar yang pertama itu adalah apa tu? Okey. Ini adalah apa? Iaitu website ataupun dalam bahasa Malaysia dipanggil apa? Website. Dalam bahasa Malaysia dipanggil apa website? Laman web Okey. Maklumat maklumat menghantar menerima siaran langsung. Okey. Tak, sebenarnya dipanggil apa? Laman web tu salah lagi. Sebenarnya dalam bahasa Malaysia dipanggil laman sesawang. Laman sesawang dalam bahasa Malaysia. Laman sesawang. Okey. Dan yang ini gambar itu yang kedua adalah komputer peribadi. Komputer peribadi. Ataupun PC lah, personal computer. Dan juga yang ketiga adalah satelit. Ataupun satellite. So daripada sini barulah kamu gariskan, padankan mengikut yang sesuai. Kalau laman sesawang adalah untuk apa? Untuk memperoleh maklumat dari seluruh dunia dengan cepat dan mudah. Kalau komputer peribadi adalah digunakan untuk menerima, memproses dan menyimpan maklumat dalam pelbagai bentuk. Dan untuk satelit adalah untuk menghantar dan menerima siaran langsung rancangan luar negara. Macam malam tadi kan, sempat tengok Liverpool lawan Watford menang 1-0. So dapatlah tengok siaran langsung bola sepak. Okey, football tengok Liverpool. You'll never walk alone. Okey, baik. You'll never walk alone to Liverpool. Okey. Baik, so sekarang kita akan pergi kepada rajah zon iklim benua Asia di bawah. Siapa ingat lagi? Atas sekali iklim tundra, bawah sekali iklim khatulistiwa. So di atas dia ada iklim monsun tropika. So di sini apa, di sini apa, dan di sini apa. Siapa boleh tulis? Sebelah iklim Siberia yang ini iklim apa ni? Iklim apa? Adakah iklim dia ada antara namanya adalah antara iklim China ataupun iklim Laurentia? Mana satu? Iklim Laurentia, betul? Betul ke tak betul ni?
Semua diam je. Semua tak sure. Okey. Ke iklim China. Saya beri ke China Saya lupa. Okey. Iklim Laurentia ke China, di antara dua tu je. Sebab yang sini kita tahu iaitu iklim apa? Iklim yang sini iklim gurun panas. Okey, yang situ iklim gurun panas. So, yang mana satu? Adakah iklim Laurentia ataupun iklim di sini ada iklim China? Yang mana satu? Adakah susunan cikgu ini betul? Ataupun kamu rasa macam cikgu? Ke lupa? Ramai yang lupa. Okey, ramai yang lupa. Bukan tundra. Tundra atas sekali lah. Nampak tu tundra atas sekali. Tundra kan atas sekali. Okey, silap. Okey. So ramai yang lupa, cikgu tahu kan. Okey. Nasib baik. Cikgu dah siap-siapkan dah. Dah siap-siapkan iaitu buku teks geografi tingkatan 2. Okey. So kalau kita lihat di sini, okey, bagaimanakah susunan? Okey, susunan iklim-iklim itu dia ada gambar rajah. Okey, gambar rajah di mana tu? Okey, kita lihat dia punya gambar rajahnya iaitu di sini. Mana dia? Okey. Ada ke tak ada ni? Ada. Okey, ini pengangkutan. Ini kepentingan awam. Okey, ini tentang perhubungan. Dan satu lagi iaitu okey, ianya terletak di sini. Nampak tak tu? Betul lah cikgu. Inilah dia. Okey, nampak tak? Iklim tundra, Siberia, Laurentia, kemudian iklim Mediterranean, iklim steppe, iklim China. Kemudian bawah tu iklim gurun panas, iklim monsun tropika, dan bawah sekali iklim khatulistiwa. Bermakna ya memang betul lah jawapan cikgu. Kan? Dia ingat-ingat lupa je, tetapi masih lagi ingat sebenarnya. So sama, iklim tundra, Siberia, iklim Laurentia, Mediterranean, steppe, kemudian iklim China, gurun panas, monsun tropika, dan juga iklim khatulistiwa. Alright. Soalan nombor 8 kita dah siapkan. Okey. Soalan nombor 9. Nyatakan 3 kesan, okey, 3 kesan pemanasan global. Okey, 3 kesan pemanasan global terhadap manusia. Terhadap manusia. Apa yang berlaku? Apa akibatnya? Peningkatan suhu bumi. Okey, ingat. Okey, iaitu apa? Ingat, dia terhadap bumi ke terhadap manusia? Terhadap manusia. So, berikan jawapan, okey, kesan pemanasan global kepada manusia. Jangan cerita peningkatan suhu bumi itu untuk bumi. Penipisan lapisan ozon itu untuk bumi. Ini terhadap manusia. Terhadap manusia. Ya, betul. Macam Utaya cakap, menjejaskan kesihatan manusia. Ya, betul. Okey, maknanya menjejaskan kesihatan manusia. Okey. Nampak tak macam jawapan-jawapan kamu tadi kan? Penipisan lapisan ozon, kemudian juga peningkatan suhu bumi. Bukan salah tetapi tidak menjawab soalan. Soalan kata 3 kesan pemanasan global kepada manusia. So, apa akan berlaku pada manusia akibat pemanasan global? Okey, menjejaskan kesihatan manusia. Kepupusan bukan. Kekurangan makanan. Kekurangan makanan. Why? Kerana pemanasan global akan menyebabkan banyak tumbuh-tumbuhan dan tanaman akan musnah. Jadi menyebabkan kekurangan makanan. Ya, kekurangan sumber makanan. Betul. Kekurangan sumber makanan. Ya, okey. Dan apa lagi? Okey, menjejaskan kesihatan manusia, kekurangan sumber makanan. Okey, satu lagi. Pergaduhan antara masyarakat dan kerajaan. Okey.
Pergaduhan tak berlaku. Pergaduhan tak berlaku. Okey, yang lain sila berikan jawapan. Apa lagi satu? Kita dah dapat 2 dah. Menjejaskan kesihatan manusia, kekurangan sumber makanan. Satu je lagi. Satu je lagi. Kerajaan buat, masyarakat gaduh. Kenapa buat? Okey. Baik. Okey, menjejaskan kesihatan manusia, kekurangan sumber makanan dan menyebabkan apa? Okey. Kita kata sukar untuk bernafas. Okey, sukar untuk bernafas kekurangan oksigen. Pemanasan global boleh menyebabkan kekurangan oksigen ke? Macam pelik je jawapan tu. Okey, baik. Okey, kita boleh kaitkan jugalah Okey, sebenarnya ia akan menyebabkan keadaan keadaan masyarakat masyarakat huru-hara. Okey, huru-hara. Kenapa apabila kesihatan manusia terjejas, kemudian kekurangan sumber makanan akan menyebabkan masyarakat akan saling berperang, akan berlakulah penaklukan, peperangan. So ini menyebabkan keadaan masyarakat menjadi huru-hara. Gangguan cuaca bukan masalah manusia, itu cuaca. Ingat pemanasan global terhadap manusia. Okey. Jadi kepala menjadi cair. Boleh kepala menjadi cair. Kau ingat kepala tu air batu. Okey. Okey. But cuaca will affect manusia, betul? Okey, cuaca will affect manusia. Apa efek dia? Kesihatan kan? Dia dah menjejaskan kesihatan. Betul? Dah sama dah. Dah menjawab dah soalan. Manusia mana boleh cair? Kau ingat manusia air batu ke? Ingat manusia ni ais. Bila ada matahari kuat-kuat, kemudian kita akan jadi melting. Selalunya melting ni apabila kawan kamu memberi pick up line pada kamu. Oh, melting lah. Itu cair. Itu cair. Kan? Contoh macam ada orang cakap, oh Sylvia, you look so beautiful. So melting lah. So Utaya pun kata, oh Utaya, you handsome lah. Oh, okay, melting lah. Itu boleh. But then kalau matahari panas, you melting, itu bukan. Okey, baik. Itu bukan itu bukan. Baik. Kan. Tapi mana ada melting. Korang semua kan single. Kan? Korang semua single. Kan? So tak payahlah, tak payah. Okey, baik. Soalan nombor 10. Kita lihat. Okey. Macam mana cikgu tahu? Cikgu tahulah. Cikgu nak tanya korang lah Cikgu nak tanya korang lah Korang suka sungai tak? Sayang tak dengan sungai? River, our river. Okay, do you love our river? Sayangi sungai kita? Sayang tak? Kan? Fun. Sylvia kata fun. Sayang tak sungai? Utaya. Aaron, sayang tak sungai? Sungai kita. Kan? So, kalau orang yang sayang sungai kita, kan? Biasanya kalau orang yang sayang sungai, dia single. Dia single sebab apa? Dia tak ada orang yang dia sayang. So, dia dia akan sayangi sungai ni. So, dia ada kempen. Cintailah sungai kita. So, semua orang akan, oh saya single, saya kena cintai sungai lah. So, tak ada cintai manusia, cintai sungai. Okey. Baik, cantik teori tu. Cantik teori. Amazing teori Okey, Sylvia. Alright. So, soalan yang ke-10. Baik, cadangkan. Dia kata cadangkan sungai boleh mengandung. Sungai boleh mengandung, sungai boleh mengandungi. Sungai boleh mengandungi mengandungi air, ikan dan sebagainya. Baik. Cadangkan amalan berkonsepkan teknologi hijau untuk mengatasi masalah yang berikut. Amalan-amalan yang berkonsepkan teknologi hijau. So, masalah pertama, pencemaran udara akibat pertambahan kenderaan bermotor. So, apakah amalan yang berkonsepkan teknologi? Banyak. Antaranya iaitu penggunaan kereta hybrid ataupun kereta
kereta yang mesra alam. Kereta yang mesra alam ni dia kurangkan petrol, kemudian dia guna kereta elektrik. Yes, betul. Guna kereta elektrik, ya. Okay, elektrik dan juga kereta hybrid, ya, betul. Ya. Kemudian juga, ya, betul. Okay, menggunakan pengangkutan awam, betul. Okay, menggunakan pengangkutan awam, betul. Okay, pengangkutan awam. Kemudian satu lagi iaitu berkongsi kereta, kan? Berkongsi kereta. So itu juga adalah amalan. Orang guna kereta hybrid. Apa pula tak pernah tengok? Ni, kamu tengok Toyota Yaris, Toyota apa lagi ada Toyota yang ditulis kat belakang dia hybrid. Itu hybrid lah tu. Toyota ada hybrid, Tesla elektrik, kereta elektrik. Tesla pun dah ada kat Malaysia dah ada kat Malaysia. Tak pernah tengok sebab kamu tak pernah pergi jalan raya. Cuba pergi jalan raya, mesti kamu tengok. Okey, lama sangat PKP ni. Lama sangat lockdown kat rumah, tu pasal lah tak pernah tengok. Okey, tak apa. Nanti tengok Okey. Tesla ada di Malaysia? Ada. Okey. Kekurangan tempat pembuangan sampah domestik. Bukan hybrid, pandai. Bukan hybrid, tapi hybrid. Ni. Hybrid. Hybrid ni maknanya adalah kereta yang menggunakan bateri dan minyak. So dia guna dua-dua. Bateri dan minyak. So minyak boleh dijimatkan. So itu dipanggil kereta hybrid. Okay, seperti Toyota Yaris, Toyota Prius. Okay, Prius juga hybrid. Honda pun ada. Honda apa tah? Dia pun hybrid juga. Dia guna bateri dan juga petrol. Jadi itu adalah kereta hybrid yang mesra alam. Yang mesra alam, tak mencemarkan alam. Baik. Kita pergi yang B, kekurangan tempat pembuangan sampah. Bila kurang tempat buangan sampah, apa yang kita kena buat? Iaitu pengasingan. Pengasingan sisa pepejal. Sisa pepejal dari mana? Dari rumah. Dari rumah kita dah buat pengasingan sisa. Pengasingan sisa dari rumah. Pengasingan sisa daripada rumah satu. Kemudian yang kedua kita boleh buat iaitu apa? Iaitu kitar semula. Kitar semula, recycle. Itu juga adalah boleh menyelesaikan masalah tempat pembuangan sampah. Pengasingan sisa dari rumah dan juga kitar semula. Baik, untuk yang C, peningkatan kos kuasa elektrik akibat penggunaan yang berlebihan. So macam mana nak selesaikan masalah kos kuasa elektrik yang digunakan secara berlebihan ini, iaitu kita cuba untuk mengamalkan kita kata sebagai mengamalkan kaedah jimatkan elektrik. Jimatkan penggunaan elektrik. Yes. Penggunaan elektrik. Mengamalkan. Amalan bukan mengamalkan minta maaf. Amalan Amalan menjimatkan penggunaan elektrik. Contohnya apa cikgu? Macam kamulah. Selalu kamu ada phone kan. Bila kamu charge, kamu biar. Biasanya phone only 1.5 hour or maximum 2 hours is enough. Phone dah fully charged. Tapi biasanya kamu biarkan sampai 7 hours, 8 hours, biarkan je. And then bila kamu dah fully charge, kamu buka, kamu biar. Still, switch dia on. So itu telah melakukan pembaziran elektrik. So what you should do is you have to switch off and then take out. Keluarkan dia punya plug tu supaya aliran elektrik tidak berlaku lagi. So itu antara amalan jimatkan penggunaan elektrik tu satu. Dan yang kedua, kamu boleh menggunakan teknologi apa? Menggunakan
teknologi solar ataupun tenaga solar. Itu juga boleh jimatkan elektrik. Gunakan tenaga solar pun boleh. Cikgu, adakah telefon yang ada 2 bateri? Tak ada. Biasanya telefon ada 1 bateri je. Okay. Cuma telefon tu biasanya bateri tu besar atau kecil. Okay. So itu sifat telefon lah. Ada bateri dia. Right. So ini amalan-amalan berkonsepkan teknologi hijau. Okay. Ada diamalkan? Ada Ada diamalkan Okey, so bahagian C. Okey, kita lihat bahagian C 40 markah di sini. Menyatakan cara pergerakan bumi berdasarkan pernyataan yang diberi. Bumi bergerak pada paksinya dari barat ke timur. Cara pergerakan apa? Okey. Cara pergerakan iaitu apa? Ini dipanggil apa? Putaran bumi. Cara pergerakan ialah putaran bumi. Manakala kalau bumi bergerak mengelilingi matahari mengikut orbitnya, ini dipanggil apa? Ya, betul. Peredaran bumi. Bumi beredar. Okey, peredaran bumi. So ini perbezaan putaran bumi, peredaran bumi. Baik. Nyatakan satu kesan sebab cikgu suka. Okey, kamu kena lihat kepada kehendak soalan. Okey, kehendak soalan paling penting. Nyatakan satu kesan pergerakan bumi yang berikut terhadap cuaca dan iklim. Ingat kepada cuaca dan iklim. Jadi kalau putaran bumi, kalau putaran bumi, apa yang akan berlaku kepada cuaca dan iklim? Soalan penting Sebab itu fahami soalan. Fahami soalan. Soalan apa? So kalau putaran bumi menyebabkan apa? Menyebabkan cuaca dan iklim menyebabkan apa? Menyebabkan pembiasan. Pembiasan angin. Ya, pembiasan angin. Apa tu? Apa tu? Baik, dia gambaran dia begini. Kalau katakan bumi tu berputar, angin yang akan bergerak, contoh angin monsun timur laut Kalau bumi bergerak, angin monsun timur laut daripada sini, dia akan bila berputar bumi ni dia akan terbias pergi ke tempat lain. Dia tak direct. Itu pembiasan angin. Itu pembiasan angin. Angin dia macam memantul. Dia refleks sebab dia ikut putaran bumi. Itulah dia. Pembiasan angin. Itu terhadap cuaca dan iklim Dan kalau peredaran bumi, apa yang berlaku? Cuaca dan iklim. Ya, betul. Kejadian 4 musim. Peredaran bumi mengelilingi matahari menyebabkan kejadian 4 musim. Kan senang je. Yang penting jawab soalan. Ya, jangan tak jawab soalan. Bukan salah macam kejadian siang dan malam. Cikgu, putaran bumi bukan kejadian siang dan malam, betul? Tetapi siang dan malam itu bukan berkaitan cuaca. Dia nak berkaitan cuaca dan iklim. So that's why kena jawab soalan. Okay. Yeah. Baik. Dan itulah. Nyatakan masa untuk bumi membuat satu pergerakan lengkap yang berikut. Putaran bumi mengambil masa 24 jam. Manakala peredaran bumi mengelilingi matahari adalah sebanyak 365 1/4 hari. 365 1/4 hari. Okey. Namakan musim yang dialami bagi setiap kedudukan bumi dalam rajah di bawah. Musim apa? Senang je sebenarnya. Okey, macam cikgu cakap tadi kan. Mula-mula mesti daripada atas, betul? Mesti daripada atas kan. 1 dulu. 1, 2, 3, 4.
Okey. Apa yang berlaku? Musim apa ni? Cuba bagi tahu. Musim bunga musim bunga, musim panas, kemudian musim luruh, kemudian musim sejuk. Betul? Musim bunga dulu. Nombor satu ini musim bunga okey. So nombor satu ialah musim bunga, iaitu equinox ke solstice Okey. Solstice kat atas bawah kan? Equinox kiri kanan ke macam mana? Cikgu lupa apa beza solstice dengan equinox? Equinox belah kiri Okey, baik. So kita boleh, nasib baik dia tanya musim. Nasib baik dia tanya musim. Kalau dia tanya solstice ke equinox, demam kamu. Nombor satu sebenarnya adalah musim bunga. Okey. Yang kedua adalah musim apa? Musim panas. Okey, musim panas. Yang ketiga musim luruh. Musim luruh. Dan yang keempat musim sejuk. Dia bunga dulu. Bila berbunga, kemudian dia panas, kemudian bunga-bunga tadi akan luruh, kemudian akan musim sejuk. After musim sejuk, dia akan kembali musim bunga balik. Okey, kemudian dia akan circle macam itulah. Okey, musim bunga, panas, luruh, sejuk. Okey, musim bunga, panas, luruh dan sejuk. So itu berkaitan dengan soalan yang D. Maka kita sempat untuk menjawab sehingga D sahaja pada petang ini. Okey. Baik. The rest kamu boleh buat. Okey, the rest kamu boleh jawab, boleh buat sendiri, tetapi kalau ada masalah, tak tahu ke, okey, boleh snap soalan itu, send WhatsApp ataupun Telegram pada cikgu dan tanya. Okey, cikgu saya tak faham yang ini. Dan cikgu akan explain. Okey, cikgu saya rasa bijak. Biasa ke tu? Rasa tu boleh. Rasa bijak tu boleh. But jangan bagi tahu orang. Kalau kamu bagi tahu orang, kamu flex. Jangan bagi tahu orang. So, kalau kamu rasa bijak, yes, you can feel it. You can feel, oh, okay, aku bijak. Tapi jangan bagi tahu orang. Mak, saya dah bijak. Jangan macam tu. Nanti kena pang. Nanti kena pang. Kan? Apa? Sudah bijak? Pang. Nah, so don't tell. Don't tell anyone. Just for yourself. Oh, aku sudah bijak. Itu saja. So don't tell anyone. Nanti orang kata apa? Oh you kan. So belagaknya kata sudah bijak. Kan. So don't tell anyone. Just for yourself. Keep it for yourself. Okay. Boleh utaya Nanti kena slap nanti I don't know. Cikgu tak tahu. So take care of yourself. Kena slap. Dah kena dah. Sudah kena Okay. Baik. So itu sahaja. Macam tu orang ingat kita belagak atau malas belajar. Ya, betul. Okay. So kita akan jumpa lagi untuk the next class form 2 ialah kelas sejarah tingkatan 2. Kita akan jumpa lagi. Take care guys. Okay, Terima kasih, Cikgu. Bye. Sama-sama, bye. 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 Cikgu. Okay, bye. Cikgu. Bye. Sama adalah bye. Waalaikumsalam.